Baik, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita bertemu semula dalam topik biakan dan pertumbuhan dalam peranan hormon dalam kitar haid. Baik, kitar haid ialah keluluhan lapisan dalam dinding uterus atau endometrium yang disertai dengan pendarahan. Baik, jadi dalam proses ini oosit sekunder dibentuk dan perubahan ketebalan endometrium berlaku mengikut satu kitaran ya. Jadi kitaran ini berlaku apabila endometrium menjadi lembut dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah sebagai persediaan untuk penempelan embrio. Jika tidak persenyawaan, dinding endometrium akan runtuh dan dikeluarkan sebagai haid. Baiklah, dalam topik sebelum ini kita telah belajar tentang peranan hormon dalam fungsi badan. Okey, jadi contohnya hormon progesteron dan estrogen ini digunakan untuk memberi ciri-ciri seks sekunder kepada perempuan. Tetapi dalam kitar haid, hormon ini mempunyai fungsi yang berbeza ya. Contohnya hormon perangsang folikel merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan merangsang perembesan estrogen, manakala hormon pelupinan merangsang pengovulan, merangsang pembentukan korpus luteum, dan merangsang perembesan progesteron. Jadi kedua-dua hormon FSH dan LH ini dirembeskan daripada pituitari. Manakala hormon estrogen pula diperlukan untuk membaiki dan membina dinding uterus, merangsang perkembangan folikel sehingga menjadi matang, merangsang perembesan FSH dan LH sebelum ovulasi. Dan progesteron mengekalkan penebalan dinding uterus untuk penempelan embrio, dan juga merencat rembesan hormon pelupinan dan follicle stimulating hormone untuk halang perkembangan folikel. Jadi estrogen dan progesteron ini dirembeskan dalam ovari ya, dirembeskan oleh ovari. Baik, jadi kitar haid boleh dibagikan kepada 4 fasa, yaitu fasa subur, fasa prahaid, fasa haid, dan fasa pembaikan ya. Jadi satu kitaran mengambil masa lebih kurang 28 hari. Tempo haid biasanya berlaku selama 5 hingga 7 hari. Baik, jadi dalam fasa haid, semua hormon berada pada aras yang rendah. Kita boleh nampak dalam graf ini. Okey, jadi pada waktu ini endometrium akan luruh. Okey, dan hipotalamus merembes hormon perembesan gonadotropin yang akan merangsang kelenjar pituitari untuk merembeskan dua hormon, yaitu hormon FSH dan hormon LH. Jadi hormon FSH ini merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Tujuannya adalah untuk ovari ini adalah untuk menukarkan oosit primer kepada oosit sekunder. Jadi sel folikel ini akan merembeskan hormon estrogen. Jadi estrogen ini diperlukan untuk merangsang kematangan folikel dan juga untuk memperbaiki dinding uterus. Jadi kehadiran estrogen pada aras yang rendah sebaliknya akan merembeskan perembesan FSH dan LH demi untuk mengelakkan perkembangan folikel yang baru. Baik, jadi ini berlaku pada fasa haid. Kedua, daripada hari ke-6 sehingga ke hari ke-14 berlaku fasa pembaikan. Okey, jadi aras estrogen semakin meningkat dari hari ke hari dan memuncak sehingga hari ke-12 atau hari ke-13. Okey, dan ini akan merangsang hipotalamus untuk merembeskan hormon GnRH, yaitu gonadotropin releasing hormone ya. Jadi akhirnya aras GnRH yang tinggi akan merangsang perembesan hormon LH dan FSH. Jadi hormon LH ini akan memuncak pada hari ke-13 dan akan merangsang ovulasi pada hari ke-14, yaitu yang berlaku apabila oosit sekunder dibebaskan dari follicle graft yang sudah matang ya. Follicle graft yang sudah matang akan
membebaskan oosit sekunder, yang juga dikenali sebagai ovum. Jadi, setelah ovum dibebaskan pada pengovulan, hormon LH juga akan merangsang tiku folikel yang tertinggal untuk membentuk korpus luteum. Baik, pada hari ke-15 hingga hari ke-21 ialah fasa subur. Okey. Jadi apabila folikel yang sudah matang telah membebaskan ovum melalui proses pengovulan, folikel ini akan menjadi korpus luteum. Jadi korpus luteum ini merembes hormon progesteron dan estrogen yang dirangsang oleh hormon peluteinan LH. Dan kehadiran progesteron dan estrogen yang tinggi akan dalam masa yang sama merangsang rembesan hormon FSH dan LH oleh kelenjar pituitari agar tidak memulakan proses pematangan folikel baru. Okey, dalam masa yang sama progesteron akan merangsang endometrium menjadi lebih tebal dan kaya dengan salur darah. Dan pada saat ini jika berlaku persenyawaan, embrio akan menempel pada dinding endometrium. Baik, seterusnya selepas fasa subur, fasa prahaid akan berlaku, iaitu jika persenyawaan tidak berlaku, penurunan aras LH akan mengakibatkan korpus luteum merosot. Okay? Dan akibatnya hormon progesteron dan estrogen menurun, kerana korpus luteum fungsi korpus luteum ialah merembeskan hormon progesteron dan juga estrogen. Jadi aras progesteron dan estrogen yang rendah tidak lagi menghalang pituitari untuk merembes hormon FSH dan LH. Akibatnya perkembangan folikel baru bermula dan kitar haid bermula kembali. Baik, apa yang berlaku jika kehamilan berlaku? Jika persenyawaan atau kehamilan berlaku, embrio akan menempel pada dinding endometrium dan korpus luteum akan terus berkembang untuk merembeskan progesteron dan estrogen. Hormon progesteron dan estrogen ini memastikan supaya dinding endometrium atau rahim ini kekal tebal untuk menyokong perkembangan embrio dan mengelakkan kegugurannya. Dalam masa yang sama, hormon gonadotropin chorionic HCG mula dirembes. Hormon progesteron ini akan merencat perembesan hormon LH dan FSH untuk menghalang kitar haid dan ovulasi baru. Jadi, apabila ini berlaku, progesteron akan sentiasa meningkat bersama dengan hormon estrogen dan embrio ini boleh berkembang dengan baik. Jadi, selepas beberapa ketika, plasenta akan terus berkembang dan menggantikan korpus luteum dalam merembeskan progesteron dan estrogen. Jadi selepas plasenta sudah berkembang, maka korpus luteum akan merosot, ya, kerana fungsinya telah digantikan oleh plasenta. Baik, jadi salah satu cara untuk menguji kehamilan ialah dengan menguji kehadiran hormon HCG dalam darah. Baik, ini adalah satu contoh gambar raja proses haid, kitar haid. Jadi pelajar boleh postkan video ini dan boleh lihat dengan lebih jelas. Oke, ini juga contoh gambar raja untuk menerangkan tentang proses perubahan proses hormon yang berlaku dan berkaitannya dengan fungsi ataupun struktur endometrium dan folikel, yaitu folikel dan folikel graph dan juga korpus luteum. Baik, apakah itu sindrom prahaid atau CPMS? Baik, sebagai setengah perempuan berlaku beberapa simptom sebelum kehadiran kedatangan haid, ya. Contohnya dari segi fisikal mungkin cepat penat ataupun sakit pinggang ataupun sakit kepala, dan dari segi emosi cepat marah atau gelisah, dan mental kurang daya impian dan memberi tumpuan. Jadi ini berlaku sebelum kehadiran ataupun kedatangan haid, tapi perlu ditekankan bukan semua perempuan mengalami simptom-simptom ini. Putus haid berlaku pada usia 46 hingga 50 tahun dan juga dikenali sebagai menopause, ya. Jadi ovulasi berhenti
secara semula jadi, karena hormon estrogen dan progesteron semakin berkurang dan ovari kurang peka terhadap rangsangan LH dan FSH. Jadi putus haid berlaku jika seorang wanita itu tidak mengalami haid selama 12 bulan berturut-turut. Dan simptom yang dialami termasuklah panas seluruh badan, letih dan gelisah, mudah tersinggung. Kekurangan hormon estrogen menyebabkan penyerapan kalsium kurang berlaku dan tulang menjadi kurang padat, mudah rapuh dan retak, dan simptom ini dikenali sebagai penyakit osteoporosis. Baik, itu saja untuk kitab haid. Diharapkan pelajar semua dapat memahami tentang konsep-konsep penting dalam kitab haid. Dan jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah terus menulis di ruangan komen. Terima kasih karena menonton, dan sila like, share, dan subscribe. Terima kasih.